Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. A'tina mahabbataka ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Hari ini merupakan hari Sayyidul Ayyam, penghulu sekalian hari, iaitulah hari Jumaat. Dan kita berada pada Sayyidul Syuhur, penghulu sekalian bulan, iaitulah pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, syukur padamu ya Allah. Lakal hamdu wa lakal syukru, yang telah memanjangkan usia kami dan telah mengurniakan kami dapat melakukan ibadat puasa pada bulan Ramadan 1441 Hijrah. Alhamdulillah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini yang pertama semuanya sehat-sehat dan dapat menyesuaikan diri. Walaupun kita setiap hari kita makan tengah hari, pagi, tapi pada hari ini kita tidak makan pagi, tak makan tengah hari, tetapi kita berpuasa. Ya para jemaah sekalian, insya-Allah apa yang kita sedang lalui adalah merupakan satu ibadat yang besar di sisi Allah SWT, kerana Allah SWT telah mewajibkan ibadat puasa ini bukan hanya kepada kita, bahkan kepada sekalian umat-umat yang terdahulu. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan atas umat yang terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Jadi umat-umat dahulu pun telah diwajibkan puasa, cuma mungkin cara puasanya berbeza dari segi jumlah hari, daripada segi makan minumnya, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Tetapi kita syukurlah pada Allah kerana syariat kita, syariat umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW adalah sebaik-baik syariat. Kerana kita merupakan sebaik-baik umat, kerana kita daripada umat kepada Nabi yang sebaik-baik Nabi, iaitulah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah, puasa yang kita lalui ini adalah merupakan puasa yang banyak sekali ganjarannya di sisi Allah, andai kata kita memenuhi syariatnya dan hakikatnya. Syariatnya ialah kita memenuhi sekalian syarat-syaratnya dan sekalian rukun-rukunnya, dan meninggalkan segala yang makruhnya dan membuat yang sunat-sunatnya, dan juga kita menjauhi yang membatalkannya. Itu dari segi syariat. Adapun dari segi hakikat, akan nanti kita bicarakan daripada segi penjagaan adab, daripada segi penjagaan hati, daripada segi penjagaan mata, telinga, kaki, tangan, lidah, dan seterusnya. Alhamdulillah, sepanjang 2 minggu yang kita sudah memulakan pembicaraan tentang pengajian puasa, ibadat puasa Ramadan. Alhamdulillah, para jemaah-jemaah yang mengikuti rancangan ini telah pun mendapat ilmu yang banyak daripada berbagai sudut dalam ibadat puasa. Namun kalau mereka yang tertinggal kerana mungkin tak mengetahui kita punya kursus ataupun pengajian ini, mereka boleh pergi merujuk kepada YouTube di dalam pengajian puasa Ramadan yang saya sampaikan dalam tajuk Marhaban Ya Ramadan. Ya para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah,
yang masih setia lagi bersama-sama kami dalam pengajian ini. Mudah-mudahan terus lagi mendapatkan manfaat. Mereka yang mengikuti pengajian ini, mereka bolehlah share atau tag pada friends yang mereka sama-sama ada di dalam FB mereka, supaya ramai lagi kawan-kawan kita yang lain dapat manfaatnya, insya-Allah. Dia dalam membicarakan tentang hukum hakam syariat dalam kitab yang telah saya pandukan, iaitu kitab Marhaban Ya Ramadan. Kitab ini merupakan tulisan Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus Al-Idrus, seorang ahli bait yang bermukim di kota Madinah Munawwarah. Beliau adalah murid yang terunggul, yang paling dekat, yang paling alim kepada seorang guru yang sangat alim, al-alim, al-allama, al-faqih, iaitu Habib Zain bin Samit. Habib Zain bin Samit ini sampai dia digelarkan Syafi'i Saghir, Imam Syafi'i yang kecil. Kenapa? Begitu sangat alim beliau dalam ilmu fikih, dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala dan mazhab-mazhab yang lain. Beliau masih lagi hidup di kota Madinah Munawwarah. Jadi kepada kedua-dua guru kita ini, iaitu kepada Habib Muhammad Amin bin Idrus Al-Idrus dan juga kepada Habib Zain bin Samit, kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya para jemaah, para tetamu-tetamu, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengatakan dalam ibadat puasa ini ada rukun. Kita dah sebut dah pelajaran tu. Rukun pertama ialah niat dan rukun kedua ialah menjauhi perkara larang ataupun perkara yang membatalkan akan puasa kita tersebut. Dan kita pun telah mengatakan niat dalam mazhab Imam Syafi'i mestilah setiap malam. Ya, jangan kita abaikan. Setiap malam itu wajib kita niat untuk ibadat puasa hari esok. Dan demikian pula kalau sekiranya ada orang terlupa nak niat, dia hanya banget makan sahur tapi tak niat, itu makan sahur pun sudah dikira sebagai niat, kerana tujuan makan sahur ialah untuk dia berpuasa. Demikian juga kalau dia tak bangun makan sahur, dia dah siapkan bunyi jamnya, tapi bila bunyi jam dia tak bangun, dan dengan dia meletakkan set alarm dia untuk bangun tu, itu pun sudah letakkan niat kerana nak makan sahur, kerana nak berpuasa, itu pun sudah jadi sebagai niat juga. Begitu juga ibu-ibu yang di dapur, dia panas-panaskan lauknya sebelum malam, sebelum tidur, kerana untuk bangun sahur, tapi semuanya tertidur satu family, maka dia menyediakan untuk siap-siap makan sahur, itu pun sudah dikira sebagai dia berniat puasa juga. Jadi pokoknya sangat mudah sekali niat puasa itu. Tetapi andai katalah kalaulah ada orang juga masih lagi langsung tidak jatuh niat puasa untuk hari esok, iaitu pada malam harinya, malam hari itu daripada maghrib sampai ke subuh, maka di sini memanglah tidak sah puasanya kalau tidak disertai dengan niat, kerana Nabi SAW bersabda innamal a'malu binniyat, setiap amalan bergantung kepada niat. Namun demikian, dalam masalah ini alim-alim ulama kita 4 mazhab ada perbezaan pendapat. Imam Malik rahimahullah ta'ala berpendapat bahawa mencukupi niat 1 bulan pada malam yang pertama. Jadi kalau sekiranya orang tu menjatuhkan niat, aku akan berpuasa esok hari sebulan Ramadan tunai kerana Allah, itu merupakan niat puasa 1 bulan dan itu memadai. Itu di sisi Imam Malik rahimahullah ta'ala. Habis kita, ustaz kita ni mazhab Syafi'i, boleh ke kita ikut Imam Malik? Jawapan kita wajib niat setiap malam. Jangan diabaikan. Cuma boleh kita bertaklid kepada Imam Malik sebagai kita kata kalau terlupa, ada juga kita punya something to fall down. Maknanya boleh kita bersandar kepada Imam Malik punya fatwa.
Jadi bagi kita orang-orang yang bermazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, pada malam yang pertama, habis Ustaz malam pertama dah terlepas malam ini pun masih boleh lagi untuk kita niat, aku niat puasa sebulan Ramadan ini. Tapi sebelum kita niat itu, kita kena niat aku bertaklid kepada mazhab Imam Malik. Aku bertaklid pada mazhab Imam Malik. Dan kemudian kita pun jatuhkan niat, aku berniat puasa sebulan Ramadan tahun ini tunai kerana Allah. Jadi itulah dia para jemaah sekalian. Maknanya kita ni letakkan sebagai keihtiyatan. Maknanya sebagai kita kata berjaga-jaga, berhati-hati. Tapi janganlah itu dijadikan sebab kita langsung tak peduli menjatuhkan niat setiap malam. Kita wajib, sebagaimana mazhab Syafi'i, wajib setiap malam kita jatuhkan niat. Dan ini yang saya kata ini, andai kata kalaulah terlupa sama sekali, umpamanya lepas maghrib orang ini lepas isyak terus dia pingsan, tak sedar diri ataupun dia tidur tak bangun-bangun sampai dekat subuh baru dia bangun, kemudian tak sempat nak dipikirkan masalah puasa, dah azan subuh. Aku langsung tak ada nak niat, tak ada langsung fikir pasal nak puasa. Jadi orang seperti ini, andai kata kalau dia sudah pun jatuhkan niat dengan taklid pada Imam Malik, maka sahlah puasa dia kerana sebulan. Macam juga kita kalau pergi ke haji atau umrah, kita tawaf, ikut mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau tersentuh kulit lelaki dengan perempuan tanpa berlapik, maka batal wuduk. Tapi kalaulah nak pegang pendapat Imam Syafi'i semacam itu dalam masa tawaf, siapa yang dah pergi Mekah tahulah ya, nak kita elakkan diri kita, orang langgar kita kan orang langgar kita terlanggar orang, tak boleh nak lari. Jadi macam mana Ustaz? Itulah jalan keluarnya. Kita bertaklid dalam mazhab Hanafi, di mana mazhab Hanafi dalam masa berwuduk, iaitu hukum wuduknya tidak batal tersentuh kulit lelaki dengan wanita dengan syahwat atau tidak, dengan sengaja atau tak sengaja. Jadi kita dalam 4 mazhab ini, kita bolehlah memikirkan kalau ada keperluan darurat, bukan makna sewenang-wenang ya, itu pun tak boleh. Jadi itulah dia dalam masalah niat. Jadi itulah niat yang kita telah katakan rukun yang pertama, dan rukun yang kedua ialah menjauhkan diri dari sekalian perkara yang membatalkan akan puasa. Kita sudah sebutkan perkara itu juga ya, dan akan insya-Allah kita sampai lagi dalam mengingatkan kembali. Dan dalam ibadat puasa ni maupun Ramadan ataupun tidak, maka kita disunatkan segera berbuka puasa kalau sudah confirm dan yakin sudah masuknya matahari, sudah masuknya waktu maghrib. Dan kemudian kita disunatkan untuk melambatkan bersahur. Tetapi bila kita berbuka puasa ni para jemaah sekalian ya, janganlah kita nak buat macam qada. Qada tu macam mana? Pagi tak makan, tengah hari tak makan. Kita pun biasa kalau makan malam sepinggan, ini sampai 3-4 pinggan. Janganlah macam tu. Ini kau ni bukan buka puasa. Engkau ni cuma tukar jadual makan aja. Begitulah kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita ni bila berpuasa ni kita melawan nafsu. Pagi tak makan, tengah hari tak makan. Tapi bila buka puasa pula, kita melepaskan nafsu kita sepuas-puasnya kita nak makan. Maaf kata meja tu penuh dengan macam-macam kuih-muih, dengan macam-macam minuman, macam-macam warna. Ini bukan buka puasa, ini melepaskan nafsu. Baru tadi 1 hari dia puasa, barulah nak mula sikit dapat takwa, tiba-tiba bila buka puasa jatuh lagi dengan kerana mengikutkan hawa nafsu dia, makan sepuas-puasnya. Sebab tu di sini kita jaga para jemaah sekalian ya. Bila kita berbuka puasa pun janganlah kita sepuas-puasnya kita nak ikut kehendak nafsu kita. Memang kita lapar, kita makan, tapi makan sekadar mana kita perlukan. Jangan sampai berlebih. Wah ni sedap, wah ni sedap, tambah lagi. Padahal dah kenyang dah, sampai dah tak boleh nampak, sampai ke tekak. Itu sudah kadang-kadang sudah jadi haram dan melampau-lampau pula. Sebab itulah di sini kita dalam berbuka puasa hendaklah kita bersederhana. Khairul umur awsatuha. Dan demikianlah kita mulakan buka puasa tu dengan bisa 3 biji korma. Itu yang paling baik sekali. Tak dapat 3 biji, sebiji pun okey lah.
Dan demikianlah kita akhirkan makan sahur. Akhirkan tu bagaimana? Janganlah sampai azan subuh. Tapi sekira-kira kita berhenti 15 minit sebelum azan subuh. Itulah ini namakan waktu imsak. Habis ustaz, waktu imsak ni tak boleh makan lagi ke? Waktu imsak boleh kita makan. Cuma di situ dia sebagai peringatan. Oi, ini sudah dekat azan subuh, sudah dekat standby. Jadi kalau orang yang baru bangun waktu imsak, janganlah dia pula nak buka nasi biryani pula. Bila kau nak ambil ni? Ini dah waktu imsak. Habis kalau dah waktu imsak tu, akan ringan-ringan lah. Roti ke, atau air ke, korma ke, sudahlah, dah terlambat. Ya, kalau sekiranya awal-awal tadi, okeylah juga. Sebab tu di sini kalau bagusnya, kita makan sahur tu lebih kurang 45 minit sebelum azan subuh. Jadi kita makan sahur dalam 20 minit. Kemudian lepas tu lagi 20 minit, 25 minit. Kita sudah basuh gigi, kita dah siap-siap untuk menghadapi solat subuh. Kita boleh baca istighfar, boleh baca zikir. Siapa yang belum lagi tahajud, boleh tahajud. Dan demikianlah. Jadi dengan kita bangun sahur ini juga melatihkan kita bangun malam. Kita setiap hari, yelah maaflah kalau mereka yang tak pernah bangun tahajud, memanglah malas nak bangun tahajud. Tapi dah kita ni bangun sahur, alhamdulillah, ini berkatnya Ramadan. Kalau bulan lain nak bangun tengah malam memang tak bangun dah. Tapi syukur alhamdulillah berkat Ramadan. Kenapa? Sebab setan-setan semua dah tak ada dah. Semua setan-setan dah kena rantai dah kena ikat dah. Tapi Allah SWT mudahkan kita. Jadi kita nak bangun pun kita mudah. Kalau boleh kita bangun awal sikit, kita salat tahajud. Alhamdulillah. Satu salat sunat dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala berikan pahalanya seperti satu fardu di bulan lain. Gambarkan tuan-tuan, satu fardu darjatnya tak dapat digambarkan. Bukan kata satu darjat, bukan kata dua darjat. Kalau satu dunia ini kita nak bayar ganti kerana satu fardu salat yang kita tinggal, takkan dapat sama dengan satu salat fardu tu. Sebab tu di sini salat fardu jangan kita abaikan, jangan kita lambatkan, jangan kita qada-qadakan, tunaikan pada waktunya. Ini kelebihannya kita sembahyang tahajud. Bangun awal, bangun sembahyang tahajud. Kalau dapat 2 rakaat, dapat lagi 4 rakaat. Kalau dapat lagi sembahyang sunat tasbih, tiap-tiap malam kalau boleh kita sembahyang sunat tasbih. Ini masih tuan-tuan, masa yang kita ada sekarang ini, kita diberikan oleh Allah Ta'ala selalu, setiap tahun. Para asatizah kata, wahai para jemaah, bulan Ramadan jadikan bulan ibadat. Kita pun sungguh-sungguh nak ibadat, tetapi penatlah ustaz, kita letihlah, kita ada kerja. Yalah, memang kita tak nafikan. Tetapi tahun ini, Allah kata, tak ada. Aku ikat kaki korang, duduk dalam rumah, masuk dalam rumah, duduk dalam rumah, ibadat pada Allah. Masya Allah. Ini kerja Allah Ta'ala tuan-tuan. Kalau kita sih nak buat memang tak buat. Tapi ini kerja Allah Ta'ala. Allah nak jadikan kita dekat dengan Allah SWT. Inilah dia hikmah, antara hikmah yang kita nampak daripada penyakit yang kita rasa takut, yang kita tak suka. Tetapi sebaliknya ada banyak kebaikan untuk kita bagi orang yang dibukakan mata hatinya. Ya muslimin rahimakumullah. Jadi apabila kita bangun sahur tu, kita bukan makan sahur sekenyang-kenyangnya. Kenapa? Itu besok nak puasa, lapar. Kalau macam itu tak ada dapat hikmah puasa. Tujuan hikmah puasa tu kita dapat rasa lapar. Rasa lapar tu kenapa? Supaya dapat kita rasa sedih dan insaf dan belas kasihan. Kita baru lapar 1 hari, kita baru lapar 1 bulan. Bagaimana orang-orang fakir miskin, bagaimana orang pelarian-pelarian, bagaimana orang yang dalam peperangan, yang kelaparan sepanjang tahun. Dan bukan dia seorang, bahkan anak-anak dia kecil-kecil pun, yang masih baby-baby pun. Allah, syukurlah pada Allah. Ya Allah, lakal hamdu, lakal syukur. Kau beri kami nikmat yang banyak. Ya Allah, janganlah kau tipukan kami dengan kesusahan yang kami tak mampu menanggungnya. Ya Allah, bantulah kami ya Allah dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi dengan keinsafan itulah akan membawakan hati kita belas kasihan kepada orang fakir miskin untuk membantu mereka. Dan dengan kita tak terlalu kenyang, jadi kita rasa lapar. Lapar itu juga untuk mengenyahkan nafsu kita. Nak tengok gambar-gambar maksiat, sudahlah, tak ada nafsu aku. Pasal puasa, pasal letih. Begitu juga kalau kawan nak ajak bergaduh, kita pun tak ada layan dia. Pasal letih, pasal kita lapar, pasal kita puasa. Itulah antara hikmah. Jadi kalau kita makan sahur tu
Oh, nak makan banyak-banyak. Bukan. Cukuplah sekadar yang kita perlu. Yang kita perlu biasa kita makan macam mana. Makan sepingganlah. Kita jangan melebihi kebiasaan kita. Jadi kalau kita buka puasa pun, kalau biasa kita makan malam hanya sepingganlah. Kalau kita biasa makan tengah hari sepingganlah. Tak perlu kita nak melebihi. Makna pokoknya, masing-masing mengikut kebiasaannya. Jangan dijadikan puasa ini alasan untuk dia berlebihan dalam buka dan dalam sahur. Ya, begitulah muslimin rahimakumullah ya. Mudah-mudahan daripada apa sedikit kata-kata itu dapat memanfaatkan kita. Dan demikianlah juga antara sunat-sunatnya dalam masa kita berpuasa ini. Hendaklah kita bermandi hadas besar sebelum fajar agar dapat menunaikan ibadat puasa dalam keadaan suci. Dan jika tidak mandi, hukum puasanya tetap sah. Dan hukum ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi di sini, kalaulah sekiranya seseorang tu hadas besar sebelum masuk subuh, maka sebaik-baiknya dia mandi hadas besar dulu. Supaya apa? Supaya bila dia masuk subuh, sudah masuklah waktu berbuka puasa, maka dia pun sudahlah dalam suci. Ini yang paling bagus. Tetapi kalaulah tak sempat dia mandi, dia pun masuk subuh, Allah, aku ni dah masih lagi dalam hadas besar. Jawapannya sah puasanya. Ini kadang-kadang berlaku juga, kita bangun terlewat. Terlewat tu nak makan sahur atau nak mandi. Kalau aku mandi dulu, tak sempat makan sahur, dah azan subuh. Kalau aku makan sahur, maka tak sempat aku nak mandi, nanti dah masuk subuh. Jawapannya, kita makan dulu. Kerana mandi boleh dilakukan sebelum dan sesudah azan subuh. Dan sah puasanya. Tapi makan sahur tak boleh dilakukan melainkan sebelum subuh. Kalau dah lepas subuh, dah memang tak boleh makan. Jadi mandi dulu. Cuma sebagian ulama' menasihatkan, kalaulah kita dalam hadas besar, kita nak makan tu, kita makruh hukumnya kita makan dalam hadas besar. Tetapi boleh kita elakkan daripada makruh tu dengan kita berwuduk. Dengan kita berwuduk. Jadi begitulah dia. Jadi bila kita wuduk, walaupun wuduk kita tak boleh salat sebab kita belum mandi hadas besar. Tapi dia menghilangkan makruh dengan kita makan dalam keadaan berhadas besar. Jadi apa yang difatwakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ini berdasarkan kepada sebuah hadis. Bukan satu, bukan dua, banyak juga. Hadis ini diriwayatkan daripada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, daripada Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kedua-duanya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang waktu fajar sedangkan baginda dalam keadaan janabah daripada berhubung suami isteri. Dan kemudian baginda mandi dan berpuasa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk subuh dalam keadaan janabah. Dalam janabah tu dalam junub lah. Junub kerana mencampuri isterinya. Dan kemudian selepas daripada subuh, dah masuk subuh, Nabi pun mandi dan sembahyang subuh. Jadi nak menunjukkan kepada kita, sesiapa yang dalam keadaan berhadas besar, yang itu kerana dia bersama suami dan isterinya, tak sempat nak mandi, dah masuk subuh, sah puasa dia. Dan dia pun wajib mandi untuk dia mengerjakan salat fardu subuh. Itulah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan mazhab Syafi'i yang kuat. Nah, kita juga telah bersebutkan sunat dalam bulan Ramadan ini kita mengerjakan tarawih. Kalau boleh kita buat 20 rakaat seperti mana yang telah kita bahaskan dalam 2 hari yang lepas ya. Kepada para jemaah yang menonton akan video ini ataupun live ini, kalaulah mereka yang terlepas pengajian-pengajian lepas, mereka boleh ikutilah pengajian itu yang telah pun dinaikkan dalam YouTube, di dalam TM Fauzi Travel. Mereka akan dapatkan semua video-video yang telah kami rakamkan daripada awal pengajian pada 2 minggu lepas sampailah pada hari ini. Dan demikian juga lepas salat tarawih, kita salat witir. Salat witir ini yang bagusnya kita buat lepas tarawih 3 rakaat. Tapi kalau ada orang dia nak semayang tahajud, Ustaz, saya ni memang tiap-tiap malam semayang tahajud, jadi apakah saya nak buat witir selepas daripada kita tarawih? Boleh dia buat witir lepas tarawih. Tapi kalau dia tidak buat lepas tarawih, dia boleh buat lepas tahajud. Tapi mana yang lebih afdal? Ya, kalau ikut lebih afdal, iaitu lepas tahajud. Sebab itu adalah merupakan akhir salat.
Tetapi kalau sekiranya kita buat witir lepas daripada tarawih, lepas tu kita buat tahajud, boleh ke Ustaz? Ada orang kata lepas kita witir dah tak boleh lagi kita salat apa-apa. Jawapannya boleh. Dan ini pernah diriwayatkan daripada sahabat juga yang melakukannya lepas dia sembahyang witir, dia melakukan salat tahajud. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu menjadi khalifah, beliau memerintahkan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu menjadi imam. Sembahyang berjemaah, semua sahabat sembahyang jemaah 20 rakaat tarawih dengan 3 witir. Jadi perkara itu sudah dilakukan sahabat. Kita tanya diri kita balik, apakah sahabat-sahabat ni tak sembahyang tahajud? Sudah tentulah mereka sembahyang tahajud. Jadi boleh. Cuma ialah yang afdal kalau kita tidak dalam bulan Ramadan, kita sembahyang witir tu lepas pada tahajud di saat terakhir. Itu yang terlebih baik. Tapi kita boleh pilih nak sembahyang witir sebelum tidur ataupun selepas kita bangun tidur. Kalau kita confirm, kita yakin, sudah jadi kebiasaan kita sembahyang witir kita lepas pada tahajud, maka kita buat lepas tahajud saja. Tetapi kalau sekiranya kita tak biasa bangun tahajud, nanti aku sembahyang witir lepas bangun tahajud. Alah, muka engkau tahajud pun tak pernah. Sudah sembahyang witir sebelum tidur. Itu yang sebaik-baiknya. Itu kalau orang yang tak biasa bangun tahajud. Jangan nanti dia bangun terkejut, tahajud pun tak ada, witir pun tak ada. Itulah dia tuan-tuan ya. Jadi witir ni jangan ditinggalkan. Kalau boleh diamalkan setiap hari. Kita akan nanti masuk bab khas masalah witir dalam masa yang akan datang nanti. Dan begitulah kita disunatkan dalam masa kita Ramadan ini, perbanyakkan bacaan Al-Quran. Kenapa? Kerana inilah Al-Quran kitabullah. Kitabullah yang diturunkan daripada Allah dan untuk menjadi penunjuk kepada umat yang beriman. Bahkan Al-Quran inilah diturunkan dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya Al-Quran. Bahkan dalam sejarah para alim-alim ulama, para sahabat-sahabat, mereka membanyakkan fokus kepada pembacaan Quran dalam bulan Ramadan. Sehingga kan ada yang setengah-setengahnya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, satu hari 2 kali khatam Quran. Satu hari 2 kali khatam 60 juz. Subhanallah. Ustaz, kita tak mampu. Memang siapa pun orang hari ni takkan mampu buat macam itu. Ini semua ulama-ulama, wali-wali Allah luar biasa. Sebab tu kita ni para jemaah sekalian, bila kita mengikut hukum fikir seumpamanya, kita ikut ulama-ulama. Ni ulama kita bukan sembarang orang. Orang yang dinamakan wali-wali Allah. Amalan mereka kita tak dapat tandingi hari ini. Maaf. Kadang-kadang orang yang hari ini senang-senang lancang lidahnya kata, alah, siapa tu Imam Syafi'i, siapa tu Imam Hanafi. Seolah-olah mereka ni hebat sangat, subhanallah. Hambuk kaki Imam Syafi'i pun mereka tak ada. Itulah dia hari kita ni. Banyak fitnah tuan-tuan. Sebab tu ni kita syukur pada Allah. Alim-alim ulama kita yang masih lagi ada. Yang masih lagi mendidik kita dengan pegangan-pegangan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang telah dipelopori oleh ulama-ulama kita. Mewarisi daripada Rasulullah SAW. Kita ingat. Ulama-ulama kita bukan reka, mengarang, mencipta, tidak. Tapi mereka sebenarnya mewarisi daripada guru mereka, daripada tabi'in, daripada sahabat, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma perbezaan pendapat tu kerana berbeza hadis yang mereka terima, dengan berbeza fahaman dalam bahasa Arab yang mereka faham. Jadi itulah perbezaan yang sedikit. Tapi itu tidak menjadikan kita ini seolah-olah, kenapa orang Islam ni berbeza pendapat, ada 4 mazhab? Jawapannya itu adalah mengenai furuk. Furuk tu apa? Cabang, iaitu perkara yang remeh-remeh, yang bukanlah menjadi asas. Kalau bab puasa, siapa kata yang puasa tak wajib? Semua ulama kata wajib. Bab sembahyang 5 waktu, siapa kata yang sembahyang 5 waktu tak wajib? Semua ulama kata wajib. Cuma beza sikit dalam bab wudu, semua beza sikit dalam bab niat yang telah kita sebutkan tadi. Jadi kalau boleh dalam bulan Ramadan kita perbanyakkan membaca Quran. Kalau bolehlah kita khatamkan satu Quran dalam bulan Ramadan. Tak banyak pun. Satu hari 1 juz saja. 1 juz ialah orang yang biasa baca. Kalau sederhana mungkin 1 jam habis. Kita ada 24 jam. Gambarkan 24 jam. Kita tolaklah 6 jam kita tidur. Atau 8 jam kita tidur. Kita ada lagi 16 jam.
Kita tolak pula kita punya 16 jam tu dengan 4 jam kita bersemayang, kita berwirid. Masya Allah, hebatlah tu. Tambahkan lagi 2 jam untuk kita baca Quran. Dah dapat 2 juz dah. Subhanallah. Bukan nak sekali jalan. Mungkin pagi kita baca setengah juz. Mungkin tengah hari baca lagi setengah. Petang kita baca lagi. Malam. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan setiap malam bertadarus dengan Jibril. Bertadarus apa tu? Belajar mempelajari. Jibril baca, Nabi dengar. Nabi baca, Jibril dengar. Yalah, itu salah satu amalan yang baik. Bagus juga kalau kita dapat hidupkan dengan anak isteri kita. Kita pun kena cek juga anak-anak kita yang bacaan. Kadang bacaan mereka tu ada silap. Mereka tu nak baca depan orang lain malu. Kita ayah, kita ibu, kita cek. Macam mana baca Fatihah, dengar mak nak dengar. Macam tu lah. Kita baca Quran, dia pun baca Quran. Kita dengar dia baca, kita baca dia dengar. Alhamdulillah. Kita ambillah masa setengah jam untuk bertadarus kalau mampu. Dan kemudian baca Quran kita sendiri. Kita usahakan untuk dapat khatamkan satu hari satu juz. Kalaulah boleh orang yang Masya Allah, kita sekarang ni tak ada kerja. Kerja apa? Kerja kat rumah. Kerja kat rumah apa? Sekarang ni nak kerja rumah pun bukan boleh buat semua kerja office kat rumah. Lebih masa tu kita banyakkan baca Quran. Ini peluangnya. Gambarkan kalaulah hari lain, musim lain yang tak ada COVID-19. Di mana kita sibuk kerja. Gambarkan apa kita boleh baca Quran satu hari satu juz. Allahu alam. Yelah, siapa yang dapat tu baguslah, tahniah. Tapi kebanyakan kita banyak alasan kita. Nah, inilah masanya. Kalau masa ini pun kita tak ada masa nak baca Quran satu hari satu juz, nak khatam satu kali, khatam dalam bulan Ramadan. Allah. Maknanya kita jangan salahkan orang. Salahkan diri kita sendiri. Aku ni pemalas. Aku ni nafsu saja. Aku ni nampak je orang beriman. Tapi aku ni dalamnya masih lagi penuh dengan nafsu yang jahat. Itu kita salahkan diri kita. Sebab tu syaitan apabila dia berkhutbah di depan pintu neraka. Apabila orang neraka masuk neraka, dia berkhutbah depan pintu neraka. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kamu salahkan aku, salahkan diri kamu sendiri. Nampak tuan-tuan? Syaitan dia khutbah depan pintu neraka. Kita menyesal, kita kata syaitan kerja. Syaitan kata, hey, aku cuma pujuk-pujuk kamu je. Makan ali alaikum min sultan. Aku tak ada kuasa pun nak tarik kamu. Illa anda'atukum. Melainkan aku hanya pujuk kamu saja. Tapi kamu yang pergi ikut aku buat apa? Maaf tuan-tuan ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan untuk melawan nafsu kami yang jahat, ya Allah. Bantulah kami dapat baca Quran. Kalau dapat kami nak khatamkan Quran setiap hari satu juz. Dan satu bulan Ramadan dengan satu Quran. Dan kalau mampu kami nak khatamkan 2 kali Quran dalam bulan ini. Atau 3 kali Quran dalam bulan ini, ya Allah. Bantulah kami. Berilah kami kekuatan rohani kami. Kekuatan iman dan taqwa. Agar kami menjalani Ramadan tahun ini. Ramadan yang sangat istimewa untuk kami. Untuk kami dapat mendekatkan diri kami padamu, ya Allah. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitulah tuan-tuan dan puan-puannya, kita perbanyakkan bacaan Al-Quran. Begitulah sahabat-sahabat, ada yang khatam 3 hari sekali, ada yang khatam 7 hari sekali. Jadi kalau 7 hari sekali, maknanya 1 hari dalam 8 juz atau 7 juz dibacakannya. Dan ada yang sahabat 2 kali khatam, 3 kali khatam dalam 1 bulan Ramadan. Jadi kita usahakan, kita jangan buat dolak dalil lah. Ibu-ibu pun jangan buat dolak dalil. Ustaz, kita nak siap-siap raya. Tahun ini semua raya dalam rumah. Jadi tak ada perlu kita nak fikirkan langsir ke, nak tukar cushion ke, nak siap kuih muih ke. Tak payah dah. Ini tahun ini Allah jadikan tahun ibadat khusus untuk kita dengan Allah Ta'ala. Nak hubungkan ke tali rohani kita, hati kita, jiwa kita dengan Allah. Subhanallah tuan-tuan. Ramadan tahun ini kita tak dapat beli dengan harta. Kalaulah ditawarkan kepada seluruh dunia, mari kita sambut Ramadan tahun ini, jangan kerja, kita duduk rumah ibadat, tak ada siapa yang akan terima. Tapi Allah ikat kaki kita, duduk rumah. Kamu Ramadan tahun ini di rumah. Dan kamu tahun ini Hari Raya di rumah. Masya Allah. Ini Allah Ta'ala punya kehendak ni.
Siapa yang nak macam ni? Tak ada siapa nak. Tapi itulah dia kehendak Allah. Sebab tu di sini, ambillah peluang ni. Peluang ini kita tak tahu lagi datang lagi bila. Semua orang tak mau lagi macam ni. Tapi inilah peluang yang kita ada sekarang ini. Kita manfaatkan dia. Dan demikianlah juga perkara yang disunatkan banyakkan ialah memperbanyakkan amalan soleh seperti zikir, doa, selawat pada Nabi SAW, sedekah dan amalan-amalan yang lain. Kerana pahala amalan bulan Ramadan digandakan oleh Allah SWT. Subhanallah. Jangan kita buang masa. Kita ni dalam masa kita beribadat puasa ni, kita berzikir pada Allah. Satu hari kita habiskan 1000 selawat. Satu hari kita habiskan 1000 istighfar. Ustaz, banyaknya tak mampu lah. Okey, tak apa. 500 selawat. Ustaz, banyak apa yang banyak? Lepas sembahyang fardu, kita ada 5 fardu. Satu fardu kita habiskan 100 selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak sampai 5 minit, tak sampai. Apa kita nak kejar? Nak pergi ke dapur nak masak? Tak ada masak-masak lagi. Kita nak kejar nak makan tengah hari? Tak ada, kita tak makan tengah hari. Tak ada makan sarapan. Apa lagi kita nak kejar? Nak kejar pergi kerja? Kerja pun kita tak pergi juga. Subhanallah. Semua ada depan kita, masa kita. Bacalah zikir, baca selawat. Dan demikian juga bacalah tasbih. Tasbih yang bagus sekali kita baca ialah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini tasbih Nabi kata, iaitu lebih baik daripada mimma talas alaihi syams. La an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ahabbu ilayya mimma talas alaihi syams. Hendak dengan aku membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, lebih aku sukai daripada segala yang dipancari oleh matahari. Apa yang dipancari oleh matahari? Dunia seluruhnya, seluruh galaksi, semua tu tidak ada harga dibandingkan dengan satu tasbih subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allah, Ustaz, banyak nak baca. Yang bagus ni kalau kita baca dalam semayang. Semayang, sunat tasbih. Inilah kita amalkan semayang sunat tasbih. Kalau sekiranya dalam bulan Ramadan, alhamdulillah ada juga orang buat solat sunat tasbih. Tapi mana? Iaitu pada 10 malam terakhir. Kerana pada malam terakhir itu ada Lailatul Qadar. Nah, sekarang kita ni Lailatul Qadar, tiap-tiap malam Lailatul Qadar. Tiap-tiap malam kita bangun. Tiap-tiap malam kita sunat tasbih. Bukannya banyak pun. Dan kita tambahkan lagi, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu masa dengan sahabat yang bernama Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, kalau tak silap saya, maka Sayyidina Muaz bin Jabal berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng kenderaan yang Nabi tunggang. Nabi pun berkata, "Ya Muaz, tahukah kamu apa dia perbendaharaannya syurga?" Perbendaharaan itu apa? Harta benda yang tersimpan dalam syurga. Apa dia? Apa dia ya Rasulullah? Nabi kata, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Itu sekali saja. Lebih banyak daripada perbendaharaan dalam syurga. Kalau bagaimana kita bacanya banyak-banyak kali. Memanglah kalau kita nak baca terus macam begitu, mungkin kita rasa penat. Tapi kita jadikan di dalam solat kita. Solat apa? Solat sunat tasbih. Macam mana solat sunat tasbih ni? Solat sunat tasbih dibuat 4 rakaat. Kalau kita buat waktu malam, 2 rakaat, 2 rakaat. Dan kalau sekiranya kita buat siang, kita boleh buat 1 salam. Tapi bagusnya kita buat 2 rakaat, 2 rakaat juga. Sama juga macam semayang-semayang biasa. Bacaan semua sama. Cuma ditambahkan tasbih saja. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. 15 kali sebelum baca Fatihah. Lepas kita baca doa iftitah, sebelum baca Fatihah, 15 kali. Lepas baca surah, 10 kali pula. Jadi sudah 15 dengan 10 jadi 25. Kemudian nanti waktu rukuk, baca lagi 10 kali. Semua baca sembahyang, baca macam biasa. Kemudian baca 10 kali tasbih lagi. Waktu i'tidal sami Allah liman hamidah, baca lagi 10. Dan bila waktu kita sujud, lepas baca tasbih sujud, baca lagi 10. Dan waktu kita duduk Rabbi firli, kita baca lagi 10. Dan waktu sujud kedua lagi baca 10. Dan berapa? 15 campur 10 waktu lepas Fatihah, lepas surah, dan 10 waktu rokok, 10 waktu kita i'tidal, 10 kita waktu sujud pertama, 10 waktu kita duduk, 10 waktu sujud kedua. Sudah jadi 75. 75 tasbih 1 rakaat. Kalau 2 rakaat, sudah jadi 150.
Kalau 4 rakaat sudah jadi 300, Masya Allah. Tak perasan kita sudah baca tasbih 300 dalam solat pula, Masya Allah. Ini tuan-tuan, solat sunat tasbih memang Nabi kita SAW pesan pada pamannya Abbas, wahai pamanku Abbas, amalkan solat sunat tasbih kerana sangat banyak sekali kebaikannya. Sampai ulama kata tak boleh terkira kebaikannya. Sebut saja apa kebaikan. Semua yang ada dalam sunat tasbih. Subhanallah tuan-tuan. Jadi sembahyang sunat tasbih ni merupakan sembahyang orang-orang yang awabin. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang bertaubat pada Allah. Jadikan dia rutin kita. Istiqamah kita dalam setiap malam. Kita sekarang menghadapi COVID-19. Kita menghadapi masalah ekonomi. Kita menghadapi masalah macam-macam. Macam mana kita nak selesaikan? Yang boleh selesaikan hanya Allah. Dan bagaimana kita nak meminta Allah selesaikan? Sembahyang sunat tasbih. Kerana segala hajat kita tertunai dengan sembahyang sunat tasbih. Subhanallah tuan-tuan dan puan-puan. Ajarkan pada anak isteri kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita. Kamu sembahyang tahajud, kamu niatkan aku sembahyang sunat tahajud dan sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah. Jadi kita joinkan dia. Ustaz boleh join ke? Boleh. Sembahyang sunat boleh dijoinkan. Sembahyang sunat duha dengan sunat wudu, sembahyang sunat tahajud dengan sunat taubat. Boleh. Sebab apa? Tidak ada larang itu dalam mazhab Syafi'i kita. Dalam sembahyang mazhab Syafi'i, sembahyang sunat boleh dijoinkan, digabungkan niat dia bersama dengan sembahyang sunat yang lain. Alhamdulillah. Habis Ustaz, kalau kita dua-dua niat, kita dapat pahala lebih. Yes. Sebab innamal a'malu berniat. Setiap amalan bergantung pada niat. Jadi kalau niat dia tu 2 sembahyang, 3 sembahyang, dapatlah pahala 3 sembahyang, 2 sembahyang, sebagaimana yang telah disebutkan oleh para alim-alim ulama kita. Alhamdulillah tuan-tuan. Ini masa peluangnya. Jangan kita buat alasan lah. Kerana tak ada masa ke, penat letih, jangan. Tak ada siapa sekarang ni keluar bekerja, melainkan hanya segelintir sahaja. Dan demikian juga kita menghadiri majlis taklim. Ni dalam majlis taklim lah ni. Kita sekarang ni di majlis taklim kita bukan di luar, bukan di masjid, tetapi kita dalam rumah kita. Alhamdulillah. Dengan adanya COVID-19 ni, ia merupakan satu nikmat. Nikmat apa Ustaz? Nikmat kita dapat menjadikan juga pengajian melalui kita punya internet, melalui Facebook, melalui daripada live streaming. Kita ni selalu Facebook ni hanya tengok cerita-cerita yang tak ada faedah saja. Ya, kita tengok Instagram hanya tengok gambar-gambar orang sana sini pergi jalan-jalan. Sekarang kita gunakan pula untuk kita mengaji, mempelajari agama Allah Ta'ala. Masya Allah. Ini yang sepatutnya. Kita jangan jadikan alat komunikasi moden ini menjadikan kita lebih jauh daripada Allah. Tidak. Tapi kita ambil dia, kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya. Jadi sebab tu di sini kita pun tidaklah mengkritik kepada perkara-perkara baru ataupun alat-alat komunikasi yang baru, tapi kita manfaatkan dirinya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Kau jadikanlah Ramadan ke tahun ini Ramadan yang istimewa untuk kami. Kami tahu Engkau sayang pada kami. Kami tahu Engkau tak mau kami lupa kepada Engkau, dan kami tahu Engkau tak mau kami lalai dengan dunia. Sebab itulah Kau bawa kami datang ke dalam rumah dan beribadat di dalam rumah. Ya Allah, jadikanlah kami dapat memenuhi masa Ramadan dengan taat padamu ya Allah. Bantulah kami, kuatkanlah kami ya Allah. Kami lemah, kami dhaif ya Allah. Ampunkanlah kami banyak dosa ya Allah. Kami tahu kami banyak melakukan kesalahan selama ini, tapi kami tahu Engkau lah Tuhan yang Maha Pemurah, Kau Maha Pengasih, Kau Maha Penyayang. Kau suka mengampunkan hamba-Mu. Ampunkanlah kami ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami, kabulkanlah semua hajat-hajat kami, sembuhkanlah semua penyakit-penyakit kami, penyakit saudara mara kami, keluarga kami semua. Angkatkanlah penyakit COVID-19 daripada kami dan negara kami dan semua negara ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah kami, lepaskanlah kami semua daripada api neraka-Mu ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nasalukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nasalukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nasalukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Maaf tuan-tuan dan puan-puan dalam penyampaian saya. Mungkin tersilap kata, terkasar bahasa, segi perasaan. Yang benar semua daripada Allah, yang salah silap daripada kelemahan saya. Dan insya-Allah bagi mereka yang terlepas mengikuti pengajian di saat ini, boleh mereka mengikuti siaran ulangan kami pada jam 9.30 malam ini. Dan insya-Allah ikutilah pengajian ini setiap hari 5.30 petang on live tuan-tuan. Ni sekarang ni on live ya, bukan recording. Dan insya-Allah akan disiarkan ulangannya jam 9.30 malam. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.